Assalamualaikum semua. Okey, baik. Hari ini kita akan sambung kelas kita dengan kelas Tauhid ataupun Akidah. Okey, baik. Sekarang ni Ustazah akan ajar untuk subjek tahun 5 dahulu. Okey, boleh buka buku aktiviti Akidah, muka surat 2. Okey, sebelum tu Ustazah nak kita sama-sama beristighfar. Okey? Astaghfirullahalazim. 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 Okey, baik, kita dah istighfar semua. Okey, dah boleh mula belajar. Baik, hari ni kita akan masuk tajuk yang baru, iaitu sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu iradah. Okey, sifat wajib Allah ni ada 10. Tetapi hari ni kita akan belajar satu dahulu, iaitu iradah. Baik. Pertama sekali perkara yang kita perlu tahu pasal iradah ialah maksud iradah. Okey, sebenarnya maksud kepada iradah ni ialah Allah berkehendak melakukan sesuatu perkara tanpa memerlukan bantuan orang lain ataupun bantuan sesiapa sahajalah. Okey, maksudnya Allah ni dia boleh buat semua sendiri tanpa bantuan orang. Tetapi kalau kita sebagai manusia mesti perlukan bantuan orang. Okey. Baik. Sebenarnya kehendak manusia adalah terbatas, tetapi kehendak Allah tidak terbatas. Sebab itu Allah tidak bersifat lemah dan mampu mencipta seluruh alam ini. Okey. Seterusnya Ustazah nak semua tengok dalil naqli. Okey, dalam buku tak ada. Okey, boleh tengok. Ustazah bagi contoh dalil naqli dalam surah Yasin ayat yang ke-82. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Okey, baik, maksudnya sesungguhnya keadaan apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah engkau, maka terus benda itu menjadi. Okey. Itu dia dalil naqli. Baik. Seterusnya, Ustazah nak semua tengok kepada dalil aqli. Tadi dalil naqli. Dalil naqli ni lebih kepada ayat Al-Quran. Tetapi dalil aqli, ia menggunakan akal. Maksudnya, bila kita fikir pasal akal, okey, otak. Otak akan berfikir. Maksudnya, bila awak tengok sesuatu, fikiran kita ni mula akan bermain. Macam ni rupanya terjadi. Hujan. Pokok ni, ada macam-macam, ada daun. Okey. Allah mampu menciptakan segala-galanya. Okey. Yang pertama sekali dalil akli, semua makhluk di muka bumi ini dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehendaknya tanpa dipaksa. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, seseorang yang mengerjakan sesuatu dengan tidak sengaja niscaya akan dianggap tidak berakal, tidak sedar dan mimpi. Baik. Yang ketiga, mustahil Allah Subhanahu Wa Taala bersifat terpaksa, kerana sifat ini adalah satu kelemahan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah tak pernah langsung
terpaksa untuk melakukan sesuatu. Macam kita kadang-kadang nak buat sesuatu kerja, kalau penat mungkin akan rasa terpaksa sikit. Tapi Allah tidak. Okey. Okey, baik. Seterusnya kita nak tahu apa dia yang akan berlaku ataupun akibat buruk jika kita tidak percaya ataupun jika kita mengingkari sifat iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Ustazah akan beri 6 akibat. Okey. Yang pertama, putus asa. Bila kita tak percaya pada kekuasaan Allah, kita akan putus asa. Yang kedua, merosakkan iman. Iman di mana? Ya, iman di hati. Okey. Baik, yang ketiga, malas berusaha. Malas nak melakukan sesuatu. Yang keempat, sombong. Sombong, hanya suka bersendiri sahaja. Tak suka nak bergaul dengan orang lain. Okey, yang kelima, lupa diri. Okey. Yang keenam, suka menyalahkan orang lain. Padahal diri sendiri salah, dia salahkan orang lain. Okey. Itu antara akibat buruk jika kita ingkar dengan sifat iradah. Okey, baik. Seterusnya, Ustazah nak terangkan pasal hukum mempercayai sifat iradah. Okey. Hukumnya, umat Islam wajib. Maksudnya, wajib. Kalau siapa yang tak percaya, dia berdosa. Wajib yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersifat iradah, iaitu Allah berkehendak melakukan semua perkara tanpa terikat dengan sesuatu. Okey. Ingat, hukum mempercayai iradah apa? Wajib. Okey. Seterusnya yang akhir sekali, kita nak tahu pasal kesan mempercayai sifat iradah. Kesan ataupun hikmah lah kita panggil. Okey, ada 5. Yang pertama, meningkatkan keimanan. Okey. Yang kedua, sabar menghadapi segala cabaran. Tak kisahlah cabaran tu susah ke senang ke, segala cabaran kita akan sentiasa sabar. Tak kisahlah apa jua jenis cabaran. Yang ketiga, redha dengan segala yang diterima. Tak kisahlah apa sahaja rezeki yang Allah bagi, kita sentiasa redha. Okey. Dan yang keempat, berusaha, berikhtiar dan bertawakal. Maksudnya, ini kita tunjuk contoh kepada kita proses belajar. Okey, bila belajar, kita perlu berusaha. Okey, untuk mendapatkan sesuatu. Ikhtiar ni pun dia lebih kurang kepada usaha. Bila kita tak tahu sangat sesuatu tu kan, mesti kita akan cari jalan lain. Cari sampai jumpa jalan penyelesaian. Dan seterusnya kita akan bertawakal. Tawakal ni, kita serah segala apa yang kita buat tadi, semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia tawakal. Baik, yang terakhir sekali, mempunyai keyakinan diri. Bila kita percaya dengan sifat iradah Allah, iradah ni kekuasaan Allah. Bila kita percaya dengan kekuasaan Allah, insya-Allah kita akan sentiasa yakin untuk buat apa saja. Okey? Baik. Itu dia tajuk tauhid ataupun akidah pada hari ini. Okey, saya harap semua boleh faham. Okey, baik, itu saja. Assalamualaikum.